Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam pintar IPGM Kampus Datuk Razali Ismail. Di sini saya akan membentangkan tentang tugasan 2 persembahan GPPP 1092 pengantar pengajian pendidikan yang disediakan oleh saya Tuan Muhammad Adam Muin bin Tuan Hasdi dari Unit Bahasa Melayu 1 dan pensyarah Encik Muhammad Anwi. Soalan tugasan. Anda dikehendaki menghasilkan satu video produk yang boleh digunakan sebagai alat bantu mengajar atau produk lain yang bersesuaian dengan bidang pengkhususan anda. Video ini perlu dimuat naik ke dalam channel YouTube masing-masing. Baiklah, seterusnya kita beralih kepada aspirasi dan hala tuju pendidikan. Maksud aspirasi di sini merujuk kepada Kamus Dewan edisi keempat, iaitu keinginan yang kuat untuk mencapai dan mengadakan sesuatu atau cita-cita. Seterusnya, masuk pendidikan. Menurut Zaini Abdullah 2011 pula, definisi bagi pendidikan merupakan proses pembelajaran yang berterusan dan usaha menerapkan ilmu serta nilai bagi pembinaan warga negara yang cemerlang. Seterusnya kita akan menyelusuri kepada pengenalan. PPPM atau akronimnya Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia merupakan usaha Kementerian Pendidikan Malaysia untuk melonjakkan sistem pendidikan negara untuk berada dalam kalangan negara sepertiga teratas sistem pendidikan terbaik di dunia. Buat julung kalinya, pandangan daripada pihak awam diambil kira dalam penggubalan pelan pendidikan melalui 16 dewan terbuka di 14 negeri, 20 meja bulat, lebih 200 memorandum, 7,000 syur diterima dan ditimbangkan dalam PPPM. Pelan PPPM ini menggariskan 5 aspirasi sistem dan 6 aspirasi murid untuk dicapai melalui perubahan yang perlu berlaku melalui 11 anjakan dan dilaksanakan dalam 3 gelombang. Baik, kita akan teruskan kepada gelombang pertama, iaitu pada tahun 2013 sehingga 2015. Yang pertama, mengubah sistem dan memberikan sokongan kepada guru dan memberi fokus kepada kemahiran utama. Yang kedua, memperkukuhkan keupayaan pengurusan negeri dan daerah. Yang ketiga, mengurangkan bilangan sekolah band 6 dan 7 kepada sifar. Yang keempat, mengurangkan jurang bandar luar bandar sebanyak 25% dan terakhir, meningkatkan kehadiran murid kepada 95%. Seterusnya kita beranjak kepada gelombang yang kedua iaitu pada tahun 2016 sehingga 2020. Kementerian melaksanakan perubahan struktur pendidikan negara dengan mempercepat perjalanan perubahan. Seterusnya melibatkan pergerakan kesemua 410,000 dan 10,000 pengetua ataupun guru besar kepada pakej kerja yang baru. Pengstrukturan semula Kementerian JPN dan PPD memperkenalkan KSSR dan KSSM yang disemak semula dalam usaha menangani kebimbangan mengenai pengetahuan, kemahiran dan nilai untuk maju sesuai dengan perkembangan kemajuan ekonomi dunia masa kini. Dan gelombang yang terakhir iaitu gelombang yang ketiga pada tahun 2021 sehingga 2025. Yang ini merupakan gelombang yang terakhir dalam PPPM. Kebanyakan sekolah telah bersedia untuk melaksanakan pengurusan berasaskan sekolah secara efektif dan pada permulaan gelombang ini, kesemua sekolah haruslah menunjukkan prestasi melebihi standard minimum. Dan yang terakhir, kementerian juga akan menolong sekolah dengan memberikan tumpuan kepada peningkatan operasi budaya kepimpinan. Baiklah, seterusnya kita akan mengenali apa itu SKPMG2. SKPMG2 telah dibina dengan format baharu yang dibangunkan khusus kepada panduan kepada pentadbir dan warga sekolah dengan instrumen berorientasikan tindakan, menitikberatkan kualiti dan berasaskan evidens. Penilaian akan dilakukan sepanjang tahun dan semakan hasil penilaian akan dibuat sebanyak 3 kali setahun, iaitu pada bulan Mac, Julai dan November.
Seterusnya, daripada itu juga kita akan membincangkan tentang implikasi terhadap guru. Guru merupakan penggerak kepada pembangunan pendidikan dengan menyahut cabaran transformasi pendidikan negara melalui Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia, iaitu PPPM 2013 hingga 2025. Transformasi pendidikan negara memerlukan guru berperanan memastikan generasi muda diberikan pendidikan berkualiti dan mantap, murid bertaraf dunia dan mempunyai pemikiran kritikal abad 21 sejajar dengan falsafah pendidikan kebangsaan yang dapat dilahirkan. Di sini kita dapat lihat bahawa terdapat 5 standard kualiti pendidikan Malaysia dan Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia yang memberikan implikasi kepada guru dalam beberapa aspek. Yang pertama, kemahiran teknologi. Yang kedua, mempunyai wawasan. Yang ketiga, pengurusan pengajaran dan pembelajaran. Yang keempat, pembangunan profesionalisme. Dan yang terakhir, menjadi suri teladan bagi anak-anak pelajar. Tidak lupa juga bahawa sasiah guru cemerlang itu penting dalam aspek menjadi seorang guru yang cemerlang itu. Yang pertama, kita dapat lihat bahawa P iaitu konsep kendiri yang positif. A. Bertanggungjawab dan amanah. M. Berakhlak mulia. D. Dedikasi yang tinggi. Seorang guru juga haruslah mempunyai jiwa pendidik yang unggul dalam diri mereka. Guru berjiwa pendidik ialah guru yang mempunyai fahaman yang jelas tentang matlamat sebenar pendidikan yang pada asasnya untuk mengubah tingkah laku manusia. Perubahan tingkah laku yang bermakna perlu menyentuh hati dan akal fikiran pelajar. Seorang guru berjiwa pendidik seharusnya memiliki kefahaman yang mantap dalam tujuan atau matlamat pendidikan itu sendiri. Pada asasnya, tujuan pendidikan ialah untuk perubahan sikap dan tingkah laku manusia, menurut Yahya Jussuf dan Azhar Muhammad 2007. Namun proses perubahan sikap memerlukan ilmu yang bermakna, ilmu yang diyakini kebenarannya oleh pelajar sehingga akhirnya mampu menyentuh hati dan akal fikirannya dan seterusnya mengubah cara hidup atau jalan kehidupannya. Said Abul A'la Al-Maududi 1987. Di sini kita dapat lihat bahawa saya akan menunjukkan contoh ataupun demonstrasi BBM pengajaran prabacaan autentik melalui aspirasi dan hala tuju pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam Malaysia Madani dan salam pintar IPCM KDRI. Hari ini saya akan menjalankan tentang satu tugasan yang berbentuk BBM, iaitu terbahagi kepada 4, iaitu teks, grafik, autentik dan digital. Oleh itu saya memilih autentik sebagai satu pilihan saya. Dengan ini saya akan menjelaskan maksud autentik. Autentik adalah sesuatu bentuk yang mawujud, yang dapat dipegang, dilihat dan disentuh oleh diri yang ada pada diri kita, seperti dia rasa, dia sentuhan, dia lihat, semua itu. Oleh itu saya akan meneruskan tugasan saya. Baiklah, di sini saya akan menunjukkan beberapa contoh BBM yang dapat diselaraskan dengan segi autentik. Contohnya iaitu lampu. Lampu di sini kita dapat lihat ia adalah mawujud, dapat disentuh, dipegang, dirasa, bukan jilat, dirasa, malah dapat dilihat. Contoh, dia hidup dari segi mata kasar kita. Lepas tu yang kedua adalah coklat. Bukan coklat, adalah manisan. Manisan, apabila kanak-kanak dapat melihat manisan itu, bahawa ia dapat dijadikan contoh. Seperti contohnya, sekejap saya buka. Ini adalah coklat, iaitu manisan. Maafkan saya. Di sini kita dapat lihat ia boleh dipegang, berbentuk bulat, dapat dilihat dan dirasa dengan teksturnya, dengan dia rasa.
Bismillah. Sedap. Yang ketiga adalah cincin. Cincin adalah sesuatu bentuk yang bulat yang dapat dipegang serta dapat disarungkan. Contohnya, beginilah cinta kepada. Dan seterusnya, itu saja dari saya. Manakala saya akan teruskan kepada tujuan autentik. Tujuan autentik dijalankan adalah untuk menunjukkan kepada kanak-kanak tentang sesuatu benda. Apabila kita menunjukkan kepada kanak-kanak tentang segi autentik ini yang berbentuk mawjud, ia dapat dipegang di semua itu, maka kanak-kanak itu dapat memahami serta memegang konsep itu dalam diri mereka. Dan bila pembelajaran dijalankan seperti ini, kanak-kanak dapat mengenali serta mengecam tentang sesuatu tersebut, dan sampai bila-bila kanak-kanak itu akan memegang konsep tersebut. Baiklah, itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Kelebihan bahan bantu mengajar yang dapat dilihat daripada video sebelah tadi ialah bahan bantu mengajar dapat mencetuskan minat pelajar. Penggunaan bahan bantu mengajar yang berbeza boleh menarik minat pelajar untuk belajar. Penggunaan bahan bantu ini dapat menghasilkan proses pengajaran dan pembelajaran yang menarik dan berkesan. Kaedah pengajaran yang dibuat berbeza dengan kelas-kelas sebelumnya yang lebih kepada buku teks jelas dapat menghasilkan suatu suasana pembelajaran yang lebih efektif. Yang terakhir, bahan bantu mengajar bukan sahaja dapat menarik minat para pelajar, malah dapat membantu mengetengahkan konsep. Pemilihan bahan bantu mengajar yang baik dan menarik akan menjadikan bahan bantu yang berkesan buat para pelajar. Semoga dia dapat memahami apa yang kita ingin sampaikan kepada mereka. Baiklah, daripada semua subtopik yang saya jelaskan, dapatlah saya simpulkan bahawa pendidikan bukan sekadar bermaksud proses memasukkan ilmu atau memindahkan ilmu ke minda manusia. Malah, ia merupakan satu proses membimbing makna apa yang dipelajari dengan lebih mendalam. Hal ini juga kerana pendidikan bertujuan mendidik manusia agar mampu memahami makna di sebalik apa yang dipelajarinya dan seterusnya mampu mengembangkan potensi dirinya sendiri, menerokai dan menyintai kebenaran serta mampu berfikir dan bertindak secara adil dan bijaksana. Baiklah, itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.